InsyaAllah. Terima kasih semua rakan-rakan dan juga audiens sini. Saya pun dah lama melihat isu ni berdasarkan pada SWOT analysis lah. Jadi dari SWOT analysis tu kita nak tengok apa ancaman, apa kelemahan dan kekuatan dan peluang yang kita ada. Jadi bila saya tengok ni, jadi soalan ni cukup baik. Kita nak tanya apa ancaman dan kelemahan pada kita dengan New World Order ni. Tapi saya rasa ancaman ni dah banyak orang bercakap. Kat sini kat belakang ni tu banyak macam-macam jenis ancaman yang ada, dan minggu lepas pun kita dah bincang tentang ancaman-ancaman ni, pandemic dan sebagainya, dengan riset dan ke arah one government, one New World Order, one monetary system, dengan satu agama. Dan baru-baru ini kita tengok dalam sebulan 2 bulan lepas ni ancaman-ancaman ni lebih jelas. Ancaman lebih jelas sebab kalau kita tengok even Pfizer dah mengaku bahawa kesan sampingan tu dah ada 1291 kesan sampingan yang dulu kerajaan cuba tutup, yang kita pun sebagai peguam kita surat beribu surat kita nak kata bahawa even borang vaksin ni pun salah kerana dia menutup maklumat tentang kesan sampingan sebelum ni. Tetapi sekarang Pfizer sendiri dah mengaku. Dan juga hari ini dengan keadaan military special operation Russia di Ukraine, perjumpaan 6 lab yang adanya bioweapon COVID-19 ni, juga kita tak satu rupanya dah berlaku di Ukraine, dan penemuan ini dibawa oleh Russia dan dibawa kepada United Nations walaupun mereka tak bersetuju, dan mereka akan keluarkan bukti-bukti di tak lama lagi di Donbas di Ukraine. Jadi kita tengok ini penemuan yang cukup menarik, dan kita tak sangka rupanya mereka buat benda ni dengan lab-lab yang mereka jumpa. Dan juga kita dapat tahu juga COVID-19 ni juga yang digunakan oleh New World Order ni sebagai orang kata tadi depopulation, social control, dan juga ke arah health control dan currency certificate ni, kita melihat mereka masa guna COVID-19, kita mula terfikir juga kalau ini bukan natural disease, is a bioweapon, persoalannya siapa yang letak bioweapon ni? Dia hantar ejen-ejen ke? Kan? Kalau hantar ejen pun bukan mudah, pasal dia datang serentak pada satu dunia ketika itu. Dan akhirnya maklumat kita dapat daripada Rusia hari ini adalah dia gunakan burung, bird migration punya strategi. Jadi ini benar, saya tak tahulah you all dah baca benda, tapi ini maklumat terbaru yang kita nampak, ini yang mereka gunakan. Termasuk yang paling latest ialah mereka menggunakan scientific study tentang benda ni yang digunakan oleh CDC dengan FDA dan sebagainya. Ini dikeluarkan ada satu lawyer, I think Matthews Chang ada buat detail kajian tentang perkara ini, dan saya terperanjat bila saya baca kajian ni. Maknanya mereka menggunakan kajian saintifik ni untuk medical fraud ni, this COVID-19 ni, untuk membina satu negara yang autokratik dan boleh gunakan kontrol voting pattern dan undang-undang. Jadi ini ancaman kita. Jadi tapi kita kena bertanya pula, kenapa ancaman ni sekarang datang dan kita tak boleh buat apa-apa? Hari ni kadang kita tengok macam isu YNDP cukup besar. Saya pun masa hari raya ni, orang kawan-kawan kita ni asyik nak cerita pasal YNDP. Saya kata YNDP ni betul, masalah tu besar, masalah rasuah. Tapi masalah COVID-19 ni ada orang mati, ada orang kena kesan sampingan. Ini lebih besar daripada rasuah tu. Sebab pasal bila dia buat kerja ni, ada yang merasuah pun juga. Pasal beli vaksin ni, beli gunakan duit rakyat, tapi mereka tak nak bertanggungjawab. Jadi saya nampak ini ancaman besar pada kita. Tapi kenapa ancaman ini cukup besar? Kenapa kita terikat? Apa kelemahan kita sebenarnya? Apa kelemahan kita sebenarnya? Sebenarnya kelemahan kita sebenarnya ialah riba. Riba. Kita dah dekat 100 tahun atau mungkin 300 tahun dah terikat. Selepas Perang Pertama, kedua, lepas Federal Reserve Act, Bretton Agreement dan sebagainya. Semua dunia hari ini tunduk kerana hutang. Negara kita hari ini dah 25 tahun bajet defisit. Maknanya pendapatan RM100, belanja lebih pada RM100. Hutang negara sebelum PKP dah dekat 2 trilion. Tak tahulah berapa, saya dengar lebih kurang 5 bilion belanja untuk PKP ni. Dan pada masa sama juga ialah sistem dasar fiskal policy kita memang berdasarkan hutang. Bank kita under BAFIA atau FDA sekarang ni
hutang negara yang dicipta oleh bank swasta dah berjumlah 2 trilion. 2 trilion. Duit kertas kita ni, mana duit kertas kita ni? Duit kertas kita ni yang berlegar dalam poket awak ni, poket saya ni, cuma ada 5% daripada 2 trilion ni. Jadi sistem dunia hari ni dibina atas hutang. Macam mana? Semua negara yang cuma ada 5% daripada 2 trilion. Ya, ya. Dia contoh dia senang je. Saya bagi matematik senang je. Kalau awak simpan duit dekat bank RM10, dia boleh pinjamkan 20 kali ganda. Macam mana dia pinjam? Artinya bank tu guna duit kita ni sebagai cagaran dan bagi pinjam kertas kosong. Ya. Jadi apa dia buat bila dia bagi pinjam at interest, kan, orang dapat duit yang sama tu masuk dalam bank balik. Bank A ke bank B, dia pinjam untuk kali kedua, kali ketiga, kali empat. Berapa kali ganda dia pusing? Dia boleh buat sekarang ni 25 ganda. Under satu reserve requirement, dia ada requirement under bank negara. Now SRR dia adalah 3%. So kalau 3% maknanya dia boleh gandakan 25 kali ganda. Katalah simpanan kita 1 bilion. Dia boleh bagi pinjam kosong 25 kali ganda. gunakan cagaran duit kita 25 bilion. 25 bilion. Ini sistem apa ni? Jadi hari ni kita punya kelemahan dah lama kerana sistem ni. Saya kalau tengok kita punya fakta kebangsaan yang dia kata riba ni haram, cuma fakta kebangsaan tahun 77. Dia kata ambil interest riba. Tapi riba bukan saja interest. Riba tu, the monetary tu, riba tu sendiri. Lending tu sendiri, riba. Dan riba ni, yang masalah kita ialah kita tak ada masalah kredit kalau riba tu sebenarnya diberikan dengan cara yang betul. Walaupun tetap salah. Tapi sebenarnya all the time bukan cara yang betul. Sebab saya tengok rekod bank negara hari ni, daripada 2 trilion lending hari ni, dipanggil M3 lah. Kalau you pandang sikit ekonomi, dia ada M1, M2, dia ada jenis-jenis wang ni. Jadi dia suruh wang dalam negara edaran tu ada berjumlah 2 trilion. Daripada 2 trilion pembiayaan tu, 70% pergi ke sektor hartanah. Sebab tu kita harga tanah melambung. 70%. Dia bukan economic growth. Daripada 70% pula, baki 30%, 20% dihalakan kepada syarikat-syarikat korporat. Tapi korporat tak ada masalah pasal dia lobby projek-projek kerajaan. Kan? Lepas tu dia pinjam bank, dia boleh bayar balik. Macam katakan dia buat tol ke apa highway. And then dia pinjam banyak apa, kita bayar tetap hari tol tu. Baki dia ialah 10%. 10% ni hala kat mana? 10% tu 5% pada credit card. Dengan apa ni, personal loan. Bukan untuk apa? Untuk belanja saja. Tetapi yang the real economy ialah dekat SME, small medium enterprise. Cuma diberi 5% saja. Masya-Allah. Sebab tu saya kadang bila fikir, kadang bila borak dengan kawan, dia kata kita susah nak berjaya kerana tak ada modal lah, susah. Lepas tu dia kata tak apa, ni tak ada Tuhan. Ini bukan tak ada Tuhan. Allah tak dengan kita kerana kita terima sistem riba ni. Ini kita lemah. Sebab tu hari ni kita tengok kenapa Pfizer, kenapa pandemik ni cukup kuat untuk mempengaruhi kita semua ni. Kita terperanjat kenapa raja kita, pentadbir kita, ahli politik kita, hakim, kawan-kawan saya lawyer hakim habis. Biar orang dengar ni. Tak memang habis. Saya pun ambil risiko tentang benda ni juga. Jadi saya nampak seluruh ahli parlimen pun tak bercakap benda ni. 222 parlimen. Kan? Apa yang mereka buat? Jadi bila saya duduk fikir-fikir balik, bila bincang-bincang, bila saya tes tu, sebenarnya riba tu mengikat mereka. Sebab kalau polisi ni kalau kita tak ikut, kena buang kerja. Kan? Saya pernah bercakap quietly dengan sesuatu hakim yang ambil pun, dia kata, Cik Ahmad, saya bukan tak setuju apa awak cakap ni, tapi kalau kita berhenti, kita nak pergi mana? Nak pergi mana? Orang dah biasa makan gaji, you nak keluar tiba nak berniaga susah. Kita ni dah hari berniaga sendiri, kita dah biasa jatuh bangun, kan? Tapi sebagian besar orang kita tak macam tu. Jadi kelemahan besar kita ialah sistem tu juga. Selagi sistem ni kita tak ubah, ancaman tu tetap kuat. Sebab yang jelas hari ni Pfizer. Siapa sponsor Pfizer? Siapa sponsor Pfizer tu? Belakang ni siapa? Hedge fund besar-besar, syarikat besar-besar. Belakang tu pun memang syarikat aluan-aluan antarabangsa. BlackRock, Vanguard, Fertility, State of Street. Semua company besar, company bukan bilion, trilion. Company tu bertrilion. Sekarang diorang pun dah mula nak tarik investment diorang sebab maklumat Pfizer dah terkeluar. Diorang pun nak lari balik sekarang ni. Kerana takut rugi. Dan hari ni siapa yang bertempani program ni sekarang ni?
Itu medical mafia WHO tu. Termasuk siapa? Dia punya wakil rasmi Along, IMF, tetap IMF juga. Jadi bila saya tengok ini Along juga kontrol dunia hari ni, Along juga sponsor Pfizer, Along juga bagi hutang kat negara kita dah tersanung 25 tahun. Dan kita semua terikat dengan Along hari ni, beli rumah, beli kereta. Jadi bukan mudahlah kita nak keluar daripada kongkongan tu. Sebab tu bila Najib kata cash is king, saya tak heran, memang cash is king. And now they make vaccine as God. Because bila dia nak exploit dengan riba ni, sekarang dia tak nak exploit manusia. Dia nak make manusia irrelevant. Sebab kekuatan riba hari ni, mereka dah produce macam-macam teknologi. Artificial intelligence. Hari ni semua company-company yang dikontrol oleh projek Odin, projek satelit ni menggunakan media sosial semua ni. Apa mereka buat? Mereka kontrol cara pemikiran kita, apa barang kita nak beli. Dia tahu apa kita buat hari-hari hari ni. Mereka gunakan apa? Dipanggil algoritma. So algoritma ni dah digunakan. Dan lagi teruk sekarang ni, penggunaan bioengineering ni, dia bukan saja nak GMO kan binatang dengan tumbuhan, dia nak GMO kan kita hari ni. Saya terbaca buku Yuval penasihat penasihat Global Economic Forum ni kan, Consweg. Yuval Noah tu. Dia seorang historian daripada Israel. Dia pun homoseksual lah. Dalam buku saya baca pun dia kata to my beloved husband. Jadi tapi walaupun dia sebagai penasihat Klaus Schwab, tapi buku dia pun dia melihat bahawa ada problem besar dalam penggunaan teknologi ni. Sebab akhirnya ialah walaupun teknologi ni baik untuk kita sebenarnya kalau teknologi itu baik untuk kita tak ada masalah. Persoalan kita ialah siapa kontrol teknologi ni? Dia bukan kerajaan, dia syarikat. Siapa kontrol data kita? Bukan kerajaan, syarikat. Dan syarikat ni pula syarikat asing, syarikat luar. Jadi bila saya duk fikir-fikir macam ni, kalau semalam pula terbaca hadis Nabi pula kan, tentang akhir zaman ni. Dia kata, Nabi kata akan berlakunya di mana akhir zaman ni, kebodohan tu akan bertambah, ilmu tu akan ditarik, dan manusia akan berdepan dengan al-hash. Apa al-hash? Pembunuhan. Pembunuhan di mana yang dibunuh pun tak tahu kenapa dia dibunuh, yang membunuh pun tak tahu kenapa dia bunuh. Jadi saya duk fikir balik, polisi kerajaan ni macam nak membunuh. Jadi mereka yang mengamal polisi ni pun dia tak tahu kenapa dia membunuh, dan yang terima vaksin dia tak tahu kenapa dia mau dibunuh. Saya cukup risau benda ni sebab sebagai pengamat undang-undang, mula-mula saya bercakap dengan beberapa kawan mula-mula pasal keluar borang vaksin ni. Dia kata suka rela. Itu satu hal lah, tak suka tak rela lah. Tapi bila saya tengok balik berapa perkataan-perkataan yang dia tulis dalam borang suntikan tu, saya kata okey, saya tak nak touch isu medical ni, sama ada vaksin ni haram ke, vaksin ni tak efektif ke, vaksin ni tak berkesan ke, atau tak selamat. Tetapi kalau kita tengok, dia kata apa? Siapa yang ambil vaksin ni tidak ada jaminan untuk dijangkiti semula COVID-19 di masa hadapan. Jadi apa beza yang ambil dengan tak ambil? Apa beza? Yang ambil pun kena, boleh kena. Yang tak ambil pun boleh kena. Tapi kalau ambil pula dah confirm ada kesan sampingan. Jadi cuba fikirlah. Nak kan? Kerajaan menjual polisi mengajak kita dapat 2 posisi penyakit. Lebih baik saya tak nak ambil. Jadi ini masalah kita. Masalah kita hari ini. Ini ancaman yang kita dah bincang, ini kelemahan kita. Jadi itu saya nak ringkaskan, nanti kita bincang apa solusi kita nanti insya-Allah.